Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan di padang mahsyar. Selepas malaikat Israfil meniup sangkakala, bentuknya seperti tanduk besar yang memekakkan telinga, seluruh makhluk mati kecuali Israel dan beberapa malaikat yang lain. Selepas itu, Israel pun mencabut nyawa malaikat yang tinggal dan akhirnya nyawanya sendiri. Selepas semua makhluk mati, Tuhan pun berfirman mafhumnya, "Kepunyaan siapakah kerajaan hari ini?" Tiada siapa yang menjawab, lalu dia sendiri menjawab dengan keagungannya, "Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." Ini menunjukkan kebesaran dan keagungannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Kekal hidup, tidak mati. Selepas 40 tahun, malaikat Israfil dihidupkan, seterusnya meniup sangkakala untuk kali kedua, lantas seluruh makhluk hidup semula di atas bumi putih, berupa padang mahsyar umpama padang Arafah, yang rata tidak berbukit atau bulat seperti bumi. Sekalian manusia hidup melalui benih anak Adam yang disebut Ajbuz Zandi, yang berada di hujung tulang belakang mereka. Hiduplah manusia umpama anak pokok yang kembang membesar dari biji benih. Semua manusia dan jin dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan hina. Mereka tidak rasa malu kerana pada ketika itu hati mereka sangat takut dan bimbang tentang nasib dan masa depan yang akan mereka hadapi kelak. Lalu datanglah api yang berterbangan dengan bunyi seperti guruh yang menghalau manusia, jin dan binatang ke tempat perhimpunan besar. Bergeraklah mereka menggunakan tunggangan bagi yang banyak amal, berjalan kaki bagi yang kurang amalan, dan berjalan dengan muka bagi yang banyak dosa. Ketika itu, ibu akan lupakan anak, suami akan lupakan isteri, setiap manusia sibuk memikirkan nasib mereka. Setelah semua makhluk dikumpulkan, matahari dan bulan dihapuskan cahayanya, lalu mereka tinggal dalam kegelapan tanpa cahaya. Berlakulah huru-hara yang amat dahsyat. Tiba-tiba langit yang tebal pecah dengan bunyi yang dahsyat, lalu turunlah malaikat sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk terkejut melihat saiz malaikat yang besar dan suaranya yang menakutkan. Kemudian matahari muncul semula dengan kepanasan yang berganda, hingga dirasakan seakan-akan matahari berada sejengkal dari atas kepala mereka. Ulama berkata jika matahari naik di bumi seperti keadaannya naik di hari kiamat, nescaya seluruh bumi terbakar, bukit bukau hancur dan sungai menjadi kering. Lalu mereka rasai kepanasan dan bermandikan peluh sehingga peluh mereka menjadi lautan. Timbul atau tenggelam mereka bergantung pada amalan masing-masing. Keadaan mereka berlanjutan sehingga 1000 tahun. Terdapat satu telaga kepunyaan Nabi Muhammad bernama Al-Kausar yang mengandungi air yang hanya dapat diminum oleh orang mukmin sahaja. Orang bukan mukmin akan dihalau oleh malaikat yang menjaganya. Jika diminum airnya tidak akan haus selama-lamanya. Kolam ini berbentuk segi empat tepat sebesar 1 bulan perjalanan. Bau air kolam ini lebih harum dari kasturi, warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih sejuk dari embun. Ia mempunyai saluran yang mengalir dari syurga. Semua makhluk berada bawah cahaya matahari yang terik kecuali 7 golongan yang mendapat teduhan dari Arash. Mereka ialah pemimpin yang adil, orang muda yang taat kepada perintah Allah, lelaki yang terikat hatinya dengan masjid, 2 orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, lelaki yang diajak oleh wanita berzina, tetapi dia menolak dengan berkata, "Aku takut pada Allah." Lelaki yang bersedekah dengan bersembunyi tidak diketahui orang ramai, lelaki yang suka bersendirian mengingati Allah lalu mengalir air matanya kerana takutkan Allah. Oleh kerana tersangat lama menunggu di padang mahsyar, semua manusia tidak tahu berbuat apa melainkan mereka yang beriman. Kemudian mereka terdengar suara, "Pergilah berjumpa dengan para nabi." Maka mereka pun pergi mencari para nabi.
Pertama sekali kumpulan manusia ini berjumpa dengan Nabi Adam, tetapi usaha mereka gagal kerana Nabi Adam menyatakan beliau juga ada melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kumpulan besar itu kemudiannya berjumpa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya memberikan sebab seperti Nabi Adam, dan akhirnya mereka berjumpa Rasulullah. Jarak masa antara satu Nabi dengan yang lain adalah 1000 tahun perjalanan. Lalu berdoalah baginda Nabi Muhammad ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diperkenankan doa baginda. Selepas itu, terdengar bunyi pukulan gendang yang kuat hingga menakutkan hati semua makhluk kerana mereka sangka azab akan turun. Lalu terbelah langit, turunlah arasy Tuhan yang dipikul oleh 8 orang malaikat yang sangat besar, besarnya sejarak perjalanan 20,000 tahun, sambil bertasbih dengan suara yang amat kuat sehingga arasy itu tiba di bumi. Arasy ialah jisim nurani yang amat besar berbentuk kubah bumbung bulat yang mempunyai 4 batang tiang yang sentiasa dipikul oleh 4 orang malaikat yang besar dan gagah. Dalam bahasa mudah ia seumpama istana yang mempunyai 1000 bilik yang menempatkan jutaan malaikat di dalamnya. Ia dilingkungi embun yang menghijab cahayanya yang sangat kuat. Kursi iaitu jisim nurani yang terletak di hadapan arasy yang dipikul oleh 4 orang malaikat yang sangat besar. Saiz kursi lebih kecil dari arasy umpama cincin di tengah padang. Dalam bahasa mudah ia umpama singgasana yang terletak di hadapan istana. Seluruh makhluk pun menundukkan kepala kerana takut. Lalu dimulakan timbangan amal. Ketika itu berterbanganlah kitab amalan masing-masing turun dari bawah arasy menuju ke leher pemiliknya tanpa silap, dan tergantunglah ia sehingga mereka dipanggil untuk dihisap. Kitab amalan ini telah ditulis oleh malaikat hafazah, rakib dan atid, kiraman katibin. Manusia beratur dalam saf mengikut Nabi dan pemimpin masing-masing. Orang kafir dan munafik beratur bersama pemimpin mereka yang zalim. Setiap pengikut ada tanda mereka tersendiri untuk dibezakan. Umat yang pertama kali dihisap adalah umat Nabi Muhammad, dan amalan yang pertama kali dihisap adalah solat. Sedangkan hukum yang pertama kali diputuskan adalah perkara pertumpahan darah. Apabila tiba giliran seseorang hendak dihisap amalannya, malaikat akan mencabut kitab mereka lalu diserahkan, lalu pemiliknya mengambil dengan tangan kanan bagi orang mukmin dan dengan tangan kiri jika orang bukan mukmin. Semua makhluk akan dihisap amalan mereka menggunakan satu neraca timbangan. Saiznya amat besar, mempunyai satu tiang yang mempunyai lidah dan 2 daun. Daun yang bercahaya untuk menimbang pahala dan yang gelap untuk menimbang dosa. Acara ini disaksikan oleh Nabi Muhammad dan para imam 4 mazhab untuk menyaksikan pengikut masing-masing dihisap. Perkara pertama yang diminta ialah Islam. Jika dia bukan Islam, maka seluruh amalan baiknya tidak ditimbang, bahkan amalan buruk tetap akan ditimbang. Ketika dihisap, mulut manusia akan dipateri, tangan akan berkata-kata, kaki akan menjadi saksi. Tiada dolak dalih dan hujah tipuan. Semua akan diadili oleh Allah Ta'ala dengan maha bijaksana. Setelah amalan ditimbang, mahkamah mahsyar dibuka kepada orang ramai untuk menuntut hak masing-masing dari makhluk yang sedang dibicara sehinggalah seluruh makhluk berpuas hati dan dibenarkannya menyeberangi titian sirat. Syafaat Nabi Muhammad di akhirat meringankan penderitaan makhluk di padang mahsyar dengan mempercepatkan hisap, memasukkan manusia ke dalam syurga tanpa hisap, mengeluarkan manusia yang mempunyai iman sebesar zarah dari neraka. Semua syafaat ini tertakluk kepada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi dan rasul serta golongan awas juga diberikan izin oleh Tuhan untuk memberi syafaat kepada para pengikut mereka. Mereka ini berjumlah 70,000. Setiap seorang dari mereka akan mensyafaatkan 70,000 orang yang lain. Setelah berjaya dihisap, manusia akan mula berjalan menuju syurga melintasi jambatan sirat.
Siratul Mustaqim ialah jambatan titian yang terbentang di bawahnya neraka. Lebar jambatan ini adalah seperti sehelai rambut yang dibelah 7 dan ia lebih tajam dari mata pedang. Bagi orang mukmin ia akan dilebarkan dan dimudahkan menyeberanginya. Fudail bin Iyad berkata perjalanan di Sirat memakan masa 15,000 tahun, 5,000 tahun menaik, 5,000 tahun mendatar dan 5,000 tahun menurun. Ada makhluk yang melintasinya seperti kilat, seperti angin, menunggang binatang korban dan berjalan kaki. Ada yang tidak dapat melepasinya disebabkan api neraka sentiasa menarik kaki mereka, lalu mereka jatuh ke dalamnya. Para malaikat berdiri di kanan dan kiri Sirat mengawasi setiap makhluk yang lalu. Setiap 1,000 orang yang meniti Sirat, hanya seorang sahaja yang berjaya melepasinya, 999 orang akan terjatuh ke dalam neraka. Begitulah keadaan di padang mahsyar nanti. Semoga di sana nanti kita tergolong bersama orang-orang yang mukmin. Semoga kita berada dalam golongan orang yang beriman. InsyaAllah, amin.